Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Saya sebenarnya dah terlewat nak pergi masjid ni. Biasanya saya naik Honda C70 je, tapi dah terlambat ni. Biasanya saya naik kereta yang laju-laju. Kereta ni bukan saja laju, rare. Sebab tu hari ni kita nak cerita pasal 9 buah kereta yang super limited pernah dihasilkan di dunia. Tapi sebelum itu, ramai yang belum subscribe tu. Tekan subscribe dan tekan butang loceng. Like sekali. Kereta edisi terhad, super limited, ultra limited, limited production. Ini bukanlah benda baru, kebanyakan pengeluar memang ada. Even Pro 2 pun ada, Proton pun ada. Yang tu side mirror warna-warna kuning apa semua tu, itu dia kira limited edition. Setengah pengeluaran tu dia terhad kepada berapa ribu saja, berapa ratus saja atau berapa puluh saja. Tapi dalam konsep hypercar, supercar yang ultra limited ni, kadang-kadang dia keluarkan lagi sikit, kadang-kadang bawah 10 unit saja. Siapa yang beli? Collectors, peminat-peminat sejati, peminat setia pada brand tu, dia mesti tunggu model yang baru nak keluar ni. So hari ni kita nak tengok 9 buah kereta yang super limited yang dia buat cuma bawah 10 unit saja. Tengok. Number 1. Yang pertama dalam senarai kami, Lykan Hypersport. Cuma 7 unit sahaja yang dibina. Siapa yang buat ni? W Motors. W Motors ni merupakan syarikat JV antara Lubnan dan Itali. Tapi HQ dia terletak di Dubai. Berapa harga kereta ni? RM14 juta ringgit sebelum cukai tu. Dia keluar pada 2013 sampai 2017. Dan pada masa itu, dia merupakan kereta produksi ketiga termahal dalam dunia. Power sangat ke enjin dia. Enjin dia 6 silinder twin turbo 780 horsepower dengan 6 speed manual atau 7 speed DCT. Nampak? Kereta mahal pun orang bagi option 6 speed manual. Apalah kereta murah nak pakai auto. Dan kereta ni saya rasa banyak orang kenal dia sebab filem Fast and Furious 7. Tu yang masa dia terjun bangunan tu. Number 2. Nombor 2, Maybach Acelero. Cuma 1 unit sahaja yang dibuat. Sebenarnya kereta ni dibuat oleh syarikat yang bernama Fulda atau Falda lah. Falda ni syarikat mana? Syarikat subsidiary Goodyear Tire and Company. Dia buat kereta ni sebenarnya untuk test tayar. Tayar nama dia Range Carat Acelero. Kereta ni dia menggunakan enjin V12 twin turbo 690 horsepower dan kereta ni juga pernah ditunjukkan dalam rancangan polis dekat Jerman. Macam gerak khas lah, lebih kurang gitu. Nama dia Cobra 11. Kereta ni dijual kepada rappers Amerika, nama dia Birdman. Kemudian Birdman ni jual kepada Mechatronic, seorang Jerman yang kaki modified kereta lah. Kereta ni juga pernah keluar dalam music video Jay-Z dan juga anime Jepun, nama dia Nisekoi. Tak pelik lah, rupa dia pun macam ikan koi. Number 3. Nombor 3, Icona Volcano Titanium. Cuma 1 unit sahaja yang dibuat. Icona ni company daripada mana? Daripada Turin, Italy, tapi dia base dekat Shanghai, China. Seperti namanya, kereta ni banyak menggunakan produk titanium. Jadi untuk membuat dia sangat susah. Dia memerlukan lebih kurang 10,000 jam kerja tangan manual untuk mencipta sebuah kereta ni. Dan Icona juga membagi tahu dia tak mungkin dapat buat yang lain dah. Sebiji tu je lah. Kereta ni dia display dan dia letak harga RM12 juta. Kereta ni juga dia pakai enjin 6.2 liter V8 daripada Corvette C6. Enjin tu dia letak dekat mid mount dekat belakang. Ada orang beli ke kereta ni? Entah, tak tahu. Yang keempat, Hennessy Venom GT Spider. Kereta ni dibuat sempena ulang tahun ke-25 Hennessy Performance. Venom GT Spider ni merupakan convertible terpantas dalam dunia. Berapa pantas? Kereta ini dipandu oleh Brian Smith daripada Ford Performance Racing School. Tahu berapa dia bawa? 427 km sejam. Macam mana laju sangat ni? Sebab dia pakai enjin 7 liter V8, 1451 horsepower dan 1744 Nm torque. Power betul enjin dia. Itulah dia, bukan kaleng-kaleng. Lagi satu, model yang Spider ni dibuat khas untuk penyanyi Aerosmith iaitu Steven Tyler. Sebab Steven Tyler ni dia kata, aku tak nak bumbung lah, aku nak yang boleh buka punya, convertible punya. Secara keseluruhannya ada 5 unit yang dibuat dan 1 unit final edition. Number 5.
Nombor 5, Pagani Zonda Revolution. Sebanyak 5 unit sahaja yang dibina. Ia adalah model Zonda R facelift yang paling last sekali dikeluarkan. So nama dia Revolution. Sebut pun sedap. Apa yang beza dengan model Zonda R biasa? Okey, yang ini dia ada tambahan aerodinamik dan juga drag reduction system dekat spoiler belakang tu. Spoiler dia memang besar lah. Sebab apa dia buat macam tu? Sebabnya enjin untuk model Revolution ni lebih power, iaitu enjin Mercedes AMG GT 112 tu sekarang berkuasa 789 horsepower dan juga 730 Nm torque. Dan enjin ni juga canggih sebab digabungkan dengan gearbox 6 speed daripada X-Track yang boleh bertukarkan gearnya secepat 20 milisaat satu gear. Wah, laju gila, berkelip mata dah masuk gear. Jadi, berapa harga dia? RM11.5 juta ringgit sebelum cukai. Number 6. Nombor 6, Chupen 962CR. Sebanyak 6 unit sahaja yang dibina. Siapa mamak ni? Chupen ni merupakan racer lah. Dia menang Le Mans 24 Hours pada 1983 dan juga menang All Japan Prototype Championship. Chupen ni di belakang dia ada orang kaya lah support dia pergi race kan. Jadi orang kaya ni orang Jepun. Jadi dia invest untuk jadikan 962R tadi model yang road legal. Ia tidak mudah tuan-tuan, jadi terpaksa dibangunkan semula. Chassis kereta ni telah dibuat semula oleh Renault Motorsport dan keseluruhan kereta ni telah dipasang di UK dengan enjin 600 horsepower. Dia buat sekitar tahun 92 sampai 94. Berapa harga dia nak jual masa tu? RM6.2 juta ringgit. Tapi disebabkan pada masa itu ekonomi tidak berapa cantik, jadi dia tidak berjaya. Produk ni. Jadi produk ni dikonsider projek yang gagal. Dia sempat buat 6 unit sahaja dan 2 unit katanya dah total loss sebab accident. So tinggallah 4 atas jalan. Betul lah siapa yang simpan 4 unit kan. Number 7. Nombor 7, Lamborghini Veneno Coupe. Cuma 5 unit sahaja yang dibuat oleh Lamborghini. Ia merupakan model yang dibuat sempena ulang tahun ke-50 Lamborghini dan merupakan salah satu kereta produksi yang paling mahal dalam dunia. Berapa mahal? RM16.5 juta ringgit. Kereta ni ada 5 unit, 2 biji Lamborghini simpan, 3 biji saja yang dijual. Kemudian Veneno ni dia keluarkan dalam 9 biji lagi untuk versi Roadster. Sebenarnya Veneno ni dia asal dia model Aventador tapi dia buat lagi power. Berapa power? Enjin 6.5 liter tu dia extract lagi 740 horsepower. Dan tentu saja benda yang paling ikonik tentang Veneno ialah reka bentuk dia. Kalau kita tengok dia berkepak sana berkepak sini. Menurut Lamborghini untuk mengincreasekan airflow dan juga downforce. Malah kalau kita tengok dekat bahagian rim tu, yang bentuk tengah tu macam turbine tu, sebenarnya dia bertugas untuk menyejukkan brake karbon seramik pada kereta tu. Tapi senang kata kereta ni memang nampak pelik lah, lain daripada yang lain. Number 8. Nombor 8 dalam senarai kami, semakin pelik bunyi dia. Laraki Epitome. Cuma 9 unit sahaja yang dihasilkan oleh Laraki. Siapa Laraki ni? Sebuah syarikat daripada Maghribi. Syarikat yang kaya ni daripada Morocco ni, mula-mula dia banyak bisnes, lepas tu dia buat kapal layar semakin mewah dan dia rasa aku kena buat lah sports car nama aku sendiri. Dan pada 2013 Abdul Salam Laraki, dia punya pemilik sekarang ni, dia display sebuah kereta dekat situ, Laraki Epitome. Dekat mana? Dia display dekat Pebble Beach Show. The Pebble Beach ni pameran yang kebanyakannya orang kaya datang lah. MLM, token insurance, tu scammer semua dekat US sana datang lah. Kat sini memang orang-orang kaya tengok ni, apa aku nak beli tahun ni ya. Dia nampak Laraki Epitome. Wah, canggih kereta ni. Berat pun 1270 kilo je. Sebab dia pakai carbon fiber. Power tak enjin dia? 1750 horsepower daripada enjin V8 Corvette C6 yang telah ditambah dengan 2 biji turbo. Berapa harga ni? RM8.2 juta. Ada orang beli ke? Ada seorang artis hip hop yang mungkin suam-suam kuku, nama dia French Montana. Saya tak kenal lah. Britney Spears saya kenal lah. Number 9. Yang ke-9 dalam senarai kami, Koenigsegg CCXS. Ini bukanlah kereta sebarangan. Cuma 6 unit sahaja yang dibuat dan ia mengambil masa 8 tahun
untuk menyiapkan kereta ni. R&D dia lama, lepas tu baru dia berjaya buat kereta ni. Kereta ni ada pelbagai jenis teknologi dan yang paling masyhur ialah dia punya chassis dia. Dia dipakai carbon fiber tapi dia diperkuatkan lagi dengan Kevlar. Dan ia juga merupakan Koenigsegg pertama yang menggunakan pintu yang ikonik itu yang dinamakan sebagai Dihedral Synchro Helix Actuation. Power ke kereta ni? Dia menggunakan enjin 4.7 liter V8 daripada Ford yang menghasilkan 655 horsepower dan 750 Nm torque. Kereta ni juga sebab dia nak nampak lain daripada yang lain, dia buat two-seater dengan bumbung targa hardtop yang boleh buka tu lah. Dan kereta ni juga memenangi banyak award di seluruh dunia dan menyebabkan Koenigsegg itu sendiri, syarikat kereta kecil daripada Sweden tu sendiri, dikenali di seluruh dunia. Itulah ceritanya tuan-tuan. Okey, jadi itulah tadi 9 buah kereta ultra rare, super limited yang pernah dikeluarkan dalam dunia. Kenapa kereta-kereta ni ada? Sebab kereta ni adalah interpretasi manufacturer tu terhadap model-model yang limited tapi nak buat lagi limited. Sebab orang kaya ni dia ada satu perangai. Orang sebelah dia beli Ferrari, orang ni beli Ferrari, takkan nak sama je kan? Dia mesti nak yang special. Dan bila dia dapat model special ni, menunjukkan apa? Menunjukkan dia dipercayai oleh pengeluar. Sebab kereta ni bukan kita boleh masuk dalam showroom. Ini kereta limited ni, ni berapa sebulan ni? Ada free smart tag ke? Ada free payung ke? Dia bukan macam tu. Sales manager tu sendiri yang akan datang kat rumah atau datang office. Encik Jafar, saya ada satu model untuk dijual ultra limited, cuma 3 unit di dunia. Encik nak beli berapa? Dia macam tu sebenarnya tuan-tuan. Itu baru betul-betul kaya. Dah sampai masanya abang nak kena pergi masjid, kena buat ibadah, minta Allah bagi kita kaya supaya kita boleh beli kereta-kereta macam ni. Tapi sebelum tu, tolonglah subscribe, tekan butang loceng. Like.